ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Ada suara? Suara ada Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung daripada Hasyiah Syarqawi al-Hudhudi pada kata muhasyi qawluhu wal hawd. Wal hawdi. Okay. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رب العالمين. قوله والحوض dan juga haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud ay haudihi, kolam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kolam itu, haud itu huwa bahrun 'alal ardi. Apa itu haud? Al-mubaddalati, bumi yang telah ditukar. Yauma tubaddalul ardi ghaira, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari ditukar tanah, bumi, dunia dengan dunia yang lain. Jadi haud itu satu bahrung ni, maknanya kita kata air. Air yang luas, kawasan air yang luas yang ada pada tanah yang telah ditukarkan daripada tanah dunia ni lah. Pada mahsyar nanti. Makna kita kata kolam lah. Kolam tu merujuk kepada air yang luas. Jadi bahrun ni dia nama bagi tempat yang mana ataupun air idza kathura, bila banyak dia dipanggil bahrun. Bila banyak. Kalau air laut secara khusus dipanggil bahrun malih. Tapi bila itlaq bahrun tu biasanya merujuk kepada al-malih lah, al-malih. Tapi di sini dengan maksud air yang banyak. Kolam baginda Nabi ni. Yang terletak pada tanah yang telah ditukar daripada tanah dunia ni. Wahiya ardun baydha'u, yang mana tanah kawasan dia ini, tanahnya itu putih, baydha, tanah yang putih. Kal fiddati, umpama perak. Ini cerita tentang sifat apa ni? Sifat kolam baginda Nabi ni. Dasarnya tanahnya itu putih umpama perak. Muttasi'u al-jawanibi, yang luas tepian. Hafatahu min zabarjad, dia punya tepinya itu, kolam kan, daripada permata zabarjad. Biasa tengok tak zabarjad? Boleh cari. Zabarjad. Dia warnanya ialah warna hijau. Dia hijau. Gini warna hijau. Panggil benda? Macam zamrud lain, tapi warna tu warna hijau juga lah. Zumar tu zamrud. Zabarjad. Lagi apa orang Cina panggil apa ni? Jet. Tak tahulah nama-nama tu, kita pun tak tahulah bezanya warna, wallahu alam lah. Zabarjad. Peridot nama dia. Peridot dia punya nama orang putih dia. Peridot. Daripada permata hijau. Zamrud. Tuluhu la yazidu ala ardihi, panjangnya tidak melebihi lebarnya, maknanya sama. Panjang dan lebarnya sama.
wa huwa masiratu syahrin. Panjangnya itu jarak perjalanan sebulan. Min kulli jihah, daripada setiap setiap pihak. Jadi perjalanan satu, kita panggil satu tepi itu, satu bahagian tepi itu, luah dan panjangnya dia itu panjang perjalanan sebulan. Makna kalau kita tengok pada ukuran yang disebut ni berdasarkan jarak yang pada zaman Nabi, maknanya pada Mekah ke Baitul Maqdis ya. Sebab disebut perjalanan Mekah Baitul Maqdis tu perjalanan tu sebulan. Okay. Min kulli jihah, daripada setiap dia punya sudut. Wakila syahran, satu pandangan mengatakan dua bulan. Panjang atau jarak luahnya itu 2 bulan. Ma'uhu abradu minats thalji, airnya itu lebih sejuk daripada ais salji. Wa ashaddu bayadan minal labani, dan tersangat putih, lebih putih daripada susu. Tepat di sana pula panah. Ada? Mahsyar sana panah. Oh, air sejuk masa air panah ni, air sejuk kosong pun sedap dah. Lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa qila lahu launu kulli syarabin wakila titik bertindih. Ada satu pandangan mengatakan ni berdasarkan beberapa riwayat menceritakan tentang sifat telaga Nabi. Lahu launu kulli syarabil jannah. Pada kolam Nabi ni, padanya air warna bagi air setiap air yang ada dalam syurga. Launu kulli syarabi al-jannah wa ta'mu kulli thimariha, dan rasa setiap daripada buah syurga. Ni tak pelik lah. Maknanya ada warna yang pelbagai daripada satu kolam tu. Itu kita tak pelik lah benda itu boleh berlaku. Dalam cerita kartun pun boleh buat. Apatah lagi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada tepiannya, tidak ada hadnya. Rasa setiap daripada buah syurga. Warihuhu, habis itu warihuhu atyabu minal miski, baunya saja lebih harum daripada kasturi. Wakizanuhu, dan bekas air minum. Kolam kan nak cedok, kena cedok dengan cawang. Kizan ni makna cawang lah, bekas minum. Aktharu min nujumis sama, lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Kat langit berapa bintang? Tak tahu, ada sains. Tanya orang falak astronomi. Aikizanuhu, iaitu bekas air al-mu'addatu, yang disiapkan lahu bagi telaga tu. Jadi bekas air yang ada dah di telaga tu, tujuan untuk orang ambil bekas air, cedok daripada air minum. Wa illa, jika tidak kerana itu, maknanya bekas air yang telah disiapkan lah. Fajawanibuhu la tasa'u al-qadra al-madhkura, kalau tidak tentulah al-jawanibuhu, tepiannya itu, tepian jarak telaga itu tidak meluasi akan kadar tersebut. Tak padang. Kalau jarak perjalanan luahnya itu jarak perjalanan sebulan pun, bintang di langit banyak. Oh, jadi nak letak kali ikut tak padang. Tapi maksudnya apa? Maksudnya bukan duduk tepi tu, makna yang dipersiapkan bagi kolam tersebut. Faham tak? Nak kiranya banyak lagi bintang di langit. Dah nak muat gana? Kalau orang tanyalah nak muat gana? Kata tak, yang dipersiapkan untuk kolam tersebut. Makna bukanlah makna kena benda itu ada di tepi tu. Tak mestilah maksudnya. Nak kira bekas air saja yang dipersiapkan untuk orang minum daripada kolam Nabi tu,
sebanyak daripada bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan, siapa yang dapat minum daripadanya satu teguk air minum, la yadhma'u ba'daha abada, tidak akan haus selepasnya selama-lamanya. Allahumma rzuqna syurbatan min yadihi syarif. Nampak? Jadi minum boleh satu teguk je, tidak akan dahaga selepas tu selama-lamanya. Yasubbu fihi, yasubbu, kita kata mencurah padanya al-kautharu, oleh sungai Kautsar. Jadi kolam itu, sungai Kautsar itu mencurah air ke dalam kolam itu. Macam kawasan air terjun, air atas tu akan turun situ. Yasubbu fihi, mencurahkan padanya al-Kautsar, sungai Kautsar daripada syurga. Tariduhu hadhil ummatu, akan mendatanginya oleh umat ini, umat Nabi ni, kulluha, semua sekali akan boleh mari. Wa yutaradu anhul kuffaru, dan halau daripadanya orang kafir. Minhum, di kalangan umat ini, orang kafir tak boleh mari, akan dihalang. Siapa lagi? Wal murtadduna wal iyaz billah, dan golongan orang murtad. Orang kafir lah daripada umat Nabi ni. Umat Nabi kan dia ada dua, ummatul da'wah, ummatul ijabah. Ummatul da'wah ni seluruh umat lah. Ummatul ijabah ni orang masuk Islam je di kalangan umat Nabi ni. Semua ni umat Nabi lah, orang Islam kafir umat Nabi lah. Tapi ummatul ijabah ialah umat yang Islam dengan Nabi. Jadi orang kafir akan dihalau. Begitu juga orang murtad akan dihalang juga. Fala yashrabuna minhu abada, tidak akan minum daripadanya selama-lamanya. Wa kadzar rawafidhu, demikian juga akan dihalang orang rawafid. Rafidah ni apa rafidah ni? Syiah. Terkenal kalau ghulatu syiah, golongan syiah yang berlampau ni panggil rawafid. Pada zaman-zaman apa nama ni, Umayyah tu terkenal lah, lahir sebagai dipanggil tindak balas daripada golongan penentang Ahlul Bait yang dipanggil sebagai Nawasib. Jadi Rawafid akan dihalau juga. Maknanya akan ada di kalangan orang Islam yang tak boleh minum. Tu takut tu. Orang Islam yang tak boleh minum. Lagi wal khawariju, dan khawarij tak boleh minum tak? Khawarij tak boleh minum. Padahal kalau dari segi hukumnya secara umum ni Islam lah. Selagi mana tidak ada perkara yang dibuat tu yang mukaffir, yang menyebabkan dia menjebakkan dia jadi kafir. Rafidah akan dihalau, wal khawariju akan dihalau, wal mu'tazilatu, dan mu'tazilah akan dihalau juga. Mu'tazilah tak boleh minum kok, padahal dia Islam. Tak boleh minum. Sebab apa? Sebab bagi dia takwil pada masalah ni kan. Dia takwil. Dan i'tiqad dia tu i'tiqad yang bid'ah. Jadi ahli bid'ah tak boleh mari. Tak boleh minum daripada kolam Nabi ni. Na'udzubillah. Wadh-dhalamatu al-jairuna, dan orang-orang zalim yang menzalimi. Jair maknanya yang melampau, menzalimi. Orang-orang zalim. Zalamatu. Jamak tu. Orang-orang zalim yang mereka itu melampaui had. Siapa lagi? Wal mu'linu bil ma'asi, orang yang menzahirkan, mengiklankan maksiat dia. Itulah iklan daripada bahasa Arab kan? Menzahirkan maksiat. Orang yang buat maksiat dia khabar orang. Kata aku berapa puluh orang puang. Cerita maksiat dia. Aku ni buat gini, aku ni gini. Kelak malam mana aku dok pergi. Contoh. Na'udzubillah. Jadi maksiat ni kalau berlaku, tak khabar orang.
Mu'linu. Orang tunjuk isu baru ni, isu apa? Isu apa nama ni? Kem-kem motivasi atau tu kan? Suruh orang mengaku buat maksiat. Angkat tangan. Kena. Ha? Pernah masuk? Pernah masuk? Siapa sini buat itu? Dua. Tu tak apa. You buat balik kau orang? Akan jadi gitu lah. Akan bertali arus. Akan bertasasul. Okey. Siapa pernah buat ni angkat tangan? Kita pun bodoh akak kot lah. Nangis bukan main. Tipu belaka. Okey. Mengaku maksiat, mengaku ni. Dah. Kita dengan Allah Ta'ala, kita sembunyikan, kita tutup, Allah Ta'ala akan tutup. Syaratnya kena taubat lah. Yang menzahirkan maksiat. Ni buat iklan pula. Buat iklan. Tonton ni lah. Video terbaru kami. Video terbaru saya. Contohlah. Kalau video ada molek lah. Na'udzubillah. Takut. Al-mustakhifu. Lagi mereka ni orang yang menzahirkan maksiat. Al-mustakhifu biha. Yang merengang-rengangkan dengan maksiat. Dia pula rengang. Biasalah, muda lagi. Boleh taubat. Muda lagi, tak ada masalah. Muda. Mari kena 8 sekali, habis. Tak sekolah menengah kena dah. Lakin haula'i, namun mereka itu yutraduna, dihalau uqubatan, sebagai uqubah, sebagai kita kata pembalasan, sebagai hukuman, uqubatan lahum, bagi mereka, sebagai hukuman kepada mereka. Thumma yashrabuna qabla dukhulihim an-nara 'ala as-sahihi. Kemudian mereka dapat minum sebelum mereka masuk dalam neraka atas kaul yang sahih. Ini pun anda tak tahulah sandaran mana ni. Jadi hakadha qala, boleh jadi adalah mana-mana daripada asal yang dijumpa oleh muhasyi kita ni. Yang zahirnya maksudnya akan datang orang yang Nabi panggil untuk datang. Hadis yang masyhur, datang ke kolam baginda. Mereka datang. Yang mana Nabi kenal umat dia dengan apa? Dengan kesan wudu. Apa maksud? Orang mari ni ialah orang yang beriman. Ada kesan wudu. Orang semayang bang maksudnya. Orang yang taat. Tiba-tiba malaikat sekat. Nabi tanya, kenapa kamu sekat? Kenapa kamu tahan? Dia tu umat aku. Ada kesan wudu. Ada kesan wudu lah. Tapi Nabi kata, kamu tidak tahu madza fa'ala ba'daka, apa yang mereka buat daripada bid'ah-bid'ah dan kesesatan kepada agama selepas engkau meninggal. Jadi Nabi pun fasuhqan, Nabi kata celakalah, halal lah. Tak apalah. Nabi tak benar kan mari, tapi halau dia daripada telaga Nabi. Jadi hak kena halal tu bukan orang kafir sahaja, bahkan orang hak semayang bam pun kena halal. Na'udzubillah. Okey. Jadi dia kata sini, kemudian dia akan minum sebelum masuk neraka atas kaul yang sahih. Apa sebab itu? Fayakunu syurbuhum, maka jadilah minum mereka hina idzin ketika itu, ai hina dengan maksud qabla lah, qabla dukhulihim an-nar. Hina idzin, ketika itu, ai qabla dukhulihim nar, minum mereka sebelum masuk ke neraka itu, amanun, fayakunu syurbuhum hina idzin, amanun keamanan. Apa sini patut tukar lah sini. Sini dia amanun, amanan lah, khabar fayakun, situ amanan Jadi amanan min an tahriqa an-naru ajwafahum, menjadi keamanan, keselamatan kepada mereka daripada membakar oleh api neraka akan ajwafuhum, akan rongga mereka. Jadi minum tu menyebabkan
Neraka tak boleh bakar jasad dalam semua sekali lah. Tak bakar hok bahagian anggota dalam ni. Mana apa? Makna siapa setara tu syafaat Nabi hok kena bakar neraka tak boleh selamat pun. Ada lagi kesan syafaat Nabi tu dengan sebab minum. Tak jadi ketung keseluruhan. Tapi ni yalah kalau makna kita nak tahqiq balik kena carilah sumber ni. Itu satu. Au ai yudrikahum al-ju'u ataupun mendapat akan mereka oleh kelaparan wal atashu dan juga dahaga. Kenapa minum tu? Supaya dok lapar dan dahaga dalamnya. Dah terseksa. Terseksa juga. Kena seksa juga. Tapi dapat kuranglah sikit daripada orang lain. Wassahihu, qaul yang sahih kata apa? Annahu, telaga Nabi ni qabla sirati. Telaga Nabi ni terletaknya sebelum daripada as-sirat. Sebelum daripada sirat. Sebelum titiang. Jadi makna kalau ada kitab setengah orang kan dia buat tu kan. Dia buat apa nama ni? Perjalanan yang akan ditempuh di padang mahsyar di akhirat. Bangun daripada kubur, lepas tu padang mahsyar, lepas tu hisab amalan, lepas tu ni, lepas tu mizan, lepas tu ni lah. Disusun itu. Jadi kedudukan haud itu pada pandangan. Jadi sini maksudnya ada khilaf ni. Pandangan yang sahihnya mengata terletaknya sebelum daripada sirat. Wal mizan, dan sebelum daripada timbangan. Kama qalahul jumhur, sebagaimana berkata oleh jumhur ulama. Kenapa letak di situ illah dia? Li'anna an-nasa yakhrujuna min kuburihim, kerana manusia keluar daripada kubur mereka. Itasha, dalam keadaan apa nama ni? Dahaga. Dalam keadaan dahaga. Semua dahaga, dahaga. Fayaridunahu, maka mereka datang kepadanya. Datang kepada telaga Nabi ni. Fayaridunahu, habis itu. Maka mereka pun datang kepada telaga Nabi. Sebab itu terletaknya mana? Sebelum daripada mizan dan sebelum daripada sirat. Bangun pada kubur dahaga kan. Okay. Bangun daripada kubur dahaganya, panasnya, pula nak hisap pula, maka telagalah letak dahaga di situ supaya apa? Supaya dapat menghilangkan dahaga yang sebab daripada terseksanya tunggu bangun dan juga menunggu di mahsyar itu. Fayaridunahu, lalu mereka pun mendatangi telaga Nabi. Dan lepas ni akan sebutlah setiap Nabi katanya ada telaga masing-masing. Wa aidan lau kana ba'da sirat, ini hujah kenapa kedudukannya itu di situ. Wa aidan lau kana ba'da sirati, kalaulah berlaku telaga itu terletak selepas daripada sirat, lama sahha tardu ahadin anhu, nescaya tidak sahlah untuk dihalau seseorang daripadanya ilanar ke neraka. Kalaulah, sebab ada yang kata telaga Nabi ni lepas pada sirat sebelum masuk syurga. Jadi dari segi susunan perjalanannya, setiap orang, wa in minkum illa wariduha, setiap orang akan melalui sirat. Bawah daripada titiang jambatan tu akan ada neraka. Yang akan tak selamat masuk neraka, dia akan jatuh. Yang dapat melepasi baru akan masuk syurga. Jadi dalam hadis yang berkaitan dengan telaga ni akan ada orang akan dihalau. Halau kerana sebab yang kalau dihalau tu tentulah dia terletak sebelum pada sirat. Kalau lepas pada sirat, semua orang lepas masuk syurga belaka. Lama sahha tardu ahadin anhu ilanna fa innahu, kerana sesungguhnya man jawaza sirata, siapa yang melepasi jambatan itu, la ruju'a lahu ilaiha, tidak akan kembali kepadanya abada. Kembali dah lepas sirat tu masuk syurga lah. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah,
ghalata ba'du salaf, telah silaplah, telah silaplah sebahagian daripada salaf. Dia baca ghalita, silap. Ghalita dengan maksud akhta'a. Ghalatun ghalita. Ni antara hak baris hak jaga ni. Ghalita ba'du salafi. Ghalita ba'du salafi. Silaplah sebahagian daripada salaf fi qaulihim, pada perkataan mereka, al-haudu yuradu ba'da sirati. Telaga itu didatangi selepas daripada sirat. Jadi ini hujah Imam Ghazali mengatakan telaga itu bukan duduk lepas sirat, bukan duduk selepas sirat, sebelum. Kata muhasyi kita, wa qad yuqalu la ghalata. Dan boleh dikatakan la ghalata, tiada ghalat. Tak ada ghalatun pun, tak ada ghalat, tak ada silap kata. Boleh juga kita nak tanggung perkataan salaf dengan maksud mereka kata selepas daripada sirat tu tak silap. Dengan cara mana? Li'imkani hamlihi, kerana mungkin kita tanggung pandangan itu ala qauli ba'dihim, atas pandangan sebahagian mereka. Apa mereka kata? Innalahu haudaini, bagi Nabi ada dua telaga. Dua telaga bagi Nabi. Apa? Haudun qabla sirati, satu telaga sebelum daripada sirat, fil mauqif, di mauqif tempat hisab tu lah, sebelum daripada sirat tu. Wa kadza, dah situ je. Patut wa haudun ba'da sirat, tak ada. Situ je. Lepas tu ada. Jadi sini wa kadza hiyadul anbiya, dan demikianlah telaga-telaga para nabi, wa huwa allazi yutradu minhu ba'dul usati. Itulah telaga yang dihalau daripadanya oleh sebahagian ahli maksiat. Itu satu telaga. Wa haudun, yang kedua situ. Jadi haudun qabla sirat wa haudun ba'dahu, dan juga telaga selepas pada sirat. La yutradu an inda la yutradu indahu ahadun. Telaga itu tidak akan dihalau daripadanya seseorang. Li'annahu la yasilu, kerana la yasiluhu, tidak akan sampai kepadanya, illa man khalusa, kecuali orang yang selamat. Minal azabi, khalusa ni ikhlas je. Dia punya man khalasa lah. Man khalasa. Khalisa yakhlusu. Khalasa. Khalasahu. Khalasa. Sara. Khalasa, ya? Khalasa. Bukan khalusa. Khalusa tu jadi suci. Khalasa ay wasala. Balagha wasala. Khalasa. Kalau khalusa tu makna sesuatu tu jadi bersih. Khalasa. Illa man khalasa minal azabi, kecuali orang yang dia itu selamat. Khalasa sailu. Boleh juga. Khalasa dengan maksud sara safian. Khalasa sailu. Khalasa wasala balagha. Khalasa ma'un nahri ay sara safian. Jadi baca khalasa lah. Khalasa. Ada khalusa? Ada tak? Khalasa. 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 Kecuali orang yang selamat. Terselamat daripada al-azab, daripada seksa. Orang tak akan sampai kepada melepasi sirat kecuali orang tu selamat daripada azab. Wa kullum minhuma, dan setiap daripada keduanya, daripada telaga itu, yusamma kautsara, dinamakan kautsar. Setiap daripada telaga itu dinamakan kautsar, dipanggil kautsar juga. Okay.
Wal kautharu, al-kautsar apa maksud? Inna a'tainakal kautsar tu. Fi kalamil arabi, pada perkataan orang Arab, makna pada bahasa Arab, kautsar itu al-khairul kathiru, kebaikan yang banyak, kebajikan yang banyak. Wa sahhahal Qurtubiyyu hadzal qaula, dan Imam Qurtubi mensahihkan qaul ini yang mengatakan ada dua kolam. Walladhi sahhahahu masyayikhuna, dan pandangan yang mensahihkannya oleh guru-guru kami, masyayikh kami. Al-awwalu, pandangan pertama, makna kolam tu satulah. Qala Suyuti fa in qila, berkatakannya oleh Imam Suyuti. Fa in qila, jika dikata, fa idza khalasan nasu minas sirati, apabila selamatlah manusia itu daripada sirat. Qaruba, bila selamat manusia daripada sirat, atau lepaslah manusia daripada sirat, qaruba dukhulul jannah, hampirlah oleh masuk syurga. Bila lepas daripada sirat, maka hampir dah masuk syurga. Bila begitu, falam yahtajja ila syurbin minhu, maka tidak berhajat untuk minum daripada dia. Masuk syurga dah, nak minum apa? Dia kena jawab gini tak? Fa idza khalasan nasu minas sirati, jadi kita jadi zoroh lah situ. Nak jawab iza tu. Kalau kau baca qaruba, dia akan jawab iza dah. Apabila lepaslah manusia daripada sirat situ, maka hampir dah masuk syurga. Selesai dah. Bila begitu, idza alimta dzalik falam yahtaj, boleh juga. Jadi fa tu jawab kepada syarat yang mahzuf. Fa fasihah. Fa idza alimta dzalik falam yahtaj ila syurbin. Dia bukan fa itu jawab pada fa idza, falam yahtaj tu bukan jawab pada iza kalau kita baca qarubah lah. Kalau kita jadikan qurba itu sebagai zarah, fa idza khalasan nasu minas sirati qurba dukhulihim jannah. Jadi tak, apabila selamat manusia daripada sirat, pada tempat yang hampir sebelum masuk syurga, qurba dukhulil jannah. Sedap jawab juga tak? Kalau jadi qurba dengan zarah, tak. Jadi apa ni? Tak lendik jadi. Apabila selamat manusia daripada sirat, tak. Zarah tu. Sirat hampir. Yang hampir ataupun pada kedudukan yang hampir sebelum daripada syurga. Situ ada baris tak? Ada. Jadi buat macam tadi ya. Macam mula-mula baca dah. Betul dah lah. Fa idza khalasan nasu minas sirat qaruba dukhulul, qaruba hampir oleh masuk syurga. Hampir oleh masuk syurga. Yakni hampir mereka masuk syurga. Bila demikian, falam yahtaja ila syurbin, maka tidak berhad yahtah fa'il tak ada. Falam yuhtajja. Falam yuhtaj, maka tidak yuhtaj. Gitu. Tak ada sabdu lah. Ihtaja yahtaju. Ihtaja yahtaju. Falam yuhtaj. Kalau ihtajja daripada hujjah. Falam yuhtaj ila syurbin. Gitu. Maka tidak diperlukan untuk minum. Boleh Fa idza khalasan nasu minas sirat, khalasan nasu minas sirati, apabila lepaslah manusia daripada sirat,
qaruba dukhulul jannah, maka hampir oleh masuk syurga, yakni hampir kemasukan syurga, yakni hampir masuk oleh mereka akan syurga. Maka bila tahu demikian, fa idza alimta dzalika falam yuhtaj ila syurbi minhu, maka tidak diperlukan kepada minum daripada haud itu, dah nak masuk syurga dah. Fa in kila, kalau orang tanya gitu atas jalan iktiraf, macam mana jawab dia? Qultu, maka jawab aku. Mana situ mana? Situ? Kalau Suyuti tu dia mana kalau dia Qala Sayyuti itu fa in kila. Fa idza kila, mana fa idza kila? Ada depan tu fa idza kila. dalam ni kalau Suyuti fa in kila fa idza kila Fa idza khalasa ke fa idza kila? Dua kali. Fa in kila fa idza kila. Oh, tu dah rumah dah boleh dia angkat. Cetakkan lain mana? Sini ni. Oh, tu dia kata fa in kila fa idza kila. Salah dua kali tu. Sini tak bunga sini. Tak bunga. Jadi tak bunga seakan qala Suyuti ni wallazi sahuma syaikhuna al-awwal. Boleh jadi qala Suyuti buti situ. Qala Suyuti ai qala Suyuti. Dan boleh ihtimal juga qala Suyuti fa in kila. Fa in kila tu daripada maqulul qaul bagi Imam Suyuti. Tak lain mana? Tik bertindih. Tik bertindih. Hak ni tak bunga. Qala Suyuti titik bertindih. Maknanya kata Imam Suyuti lah. Senang boleh cari ayat tu. Fa in qila fa idza khalasan nasu ila sirat. Ada tak? Daripada mana sumber Imam Suyuti tu? Maknanya kalau gitu maknanya ayat yang sebelum tadi wallazi sahhahu masyayikhuna al-awwal itu ayat makna tashih datang daripada Imam Syarqawi sendirilah menyandarkan tashih itu pada guru beliau, masyayikh beliau. Jadi qala Suyuti ni maqulul qaul dia itu fa in qila lah. Tak ada jurah mu'taridah. Nak i'tiraf qaruba dukhul jannah. Qultu, maka aku jawab. Boleh jadi qul fa in qila. Maknanya kalau lah ini ayat Imam Suyuti ni, kalau ayat Imam Suyuti ni, maknanya qultu Imam Suyuti ni. Ni tengok perlu kepada tak apa. Ada gitu. Imam Suyuti kata. Jangan rujuk balik dalam Syarqawi. Apa tak? Kena tengok sumber Imam Suyuti tu. Ni tugas kalau orang nak buat balik, nak cetak balik ni. Banyak kalam dah ni perlu ditahqiq dan ditaklik ni. Taklik dari segi sumber tu lah. Boleh buat tesis je. Okay. Qultu, maka aku jawab. Kalla. Tidak sama sekali. Tidak begitu. Tak sama sekali. Balhum mahbusuna hunaka. Bahkan mereka tertahan di sana. Mana? Selepas daripada sirat. Dok kata dekat masuk syurga kan? Masuklah syurga tu. Kenapa nak ada perlu kolam lagi untuk minum semua masuk syurganya? Dia kata dok. Bahkan mereka selepas daripada sirat tu akan tertahan dulu. Li ajlil mazalim. Kerana ada perkara-perkara zalim buat. Ambil harta orang, ambil hak orang. Kena sesal dulu.
Harta-harta yang diambil dengan zalim. Maka fakana syurbu min mauqifi al-qisasi. Maka minum tu daripada penungguan kisos. Pada menunggu mauqif, tempat menunggu kisah. Situ kena tunggu pula. Habis. Jadi ada jawapan lah, ada ihtimal lah. Nampak tak? Wali kulli, habis itu. Wali kulli nabiyyin, dan bagi setiap nabi haudun, akan ada haud, ada telaga. Tariduhu ummatuhu, datang kepadanya oleh umat mereka. Kama alimta, sebagaimana kamu tahu. Sebagaimana telah kamu tahu. Khilafan ay hala kauni hadzal ra'yi mukhalifan liman qala, kepada menyalahi bagi orang yang berkata inna haudha salihin, telaga Nabi Saleh itu dir'u naqatihi, ialah lapuk susu untanya. Ada juga yang kata gitu. Nabi Saleh kan dia ada unta Nabi Saleh, jadi telaga dia tu, air untuk umat dia minum tu daripada lapuk susu unta Nabi Saleh. Ni menyalahilah, menyalahi yang maknanya yang ramainya ataupun yang masyhurnya setiap nabi tu ada telaga sendiri. Bukan Nabi Saleh unta di tempat mendak, telaga. Gitulah, khilafan liman qala inna haudha salihin dir'u naqatihi. Qauluhu wasyafa'ati, dan lagi pula syafa'ah, ai syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, syafa'at Nabi dan selain pada Nabi, minal anbiya'i, daripada para nabi lain, wal ulama'i, pada ulama, was salihin, orang soleh, salawatullah wa salamuhu alaihim, selawat Tuhan dan kesejahteraan ke atas mereka ajma'in, amin. Habis itu wa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi itu khamsun, ada 5 bahagian. Kalimah saja 5 kategori, 5 bahagian. A'dhamuha, yang paling besarnya ialah syafa'atuhu al-mukhtassatu bihi, syafaat Nabi yang khusus kepada Nabi aja. Bila itu? Baca mana? Nak baca mana? Ada baris dah. Ada hamzah bawah tu li irahatil khalqi, untuk merehatkan sekalian makhluk ini. Walau kuffara, walaupun orang kafir. Min tulil mauqifi, daripada lama menunggu. Syafaat yang menyebabkan orang menjadi rehat, untuk merehatkan manusia daripada lama menunggu. Kalau tidak, kena tunggu lama lagi. Menunggu itu satu penyiksaan. Jadi Nabi menyebabkan orang boleh beralih kepada fasal seterusnya pada hari kiamat. Walaupun orang kafir. Liyu'ajjilallahu, supaya Allah menyegerakan hisabahum, hisab mereka. Itu satu. Wa syafa'atuhu fi qaumin, yang kedua bahagian syafaat Nabi pada kaum istahaqqu, yang mereka berhak dukhulan nari, mereka berhak masuk neraka dah. Mereka berhak ni makna mereka sepatut dan layak masuk neraka. Nabi beri syafaat fala yadkhulunaha, sampai mereka tak perlu masuk. Ikut kepada hukuman memang layak dan patut masuk neraka. Nabi bagi syafaat tak masuk. Itu. Wa syafa'atuhu fi qaumin, dan syafaat Nabi pada kaum dakhaluha, masuk dah. Ya masuk dah. Fayakhrujuna minha, lalu dibawa keluar. Makna dang lah, dang masuk. Tadi dak dang nak masuk. Ni masuk dah. Masuk dah. Makna boleh jadi disingkatkan hukuman tu. Maka mereka pun keluar daripadanya. Tak bolehlah kita dah. Wa syafa'atuhu, dan syafaat Nabi fi qaumin, pada kaum dakhalu al-jannata, yang masuk syurga ni. Jadi orang dalam nikmat pun dapat lagi syafaat Nabi. Yang dalam syurga, dalam nikmat pun dapat lagi kesan syafaat Nabi tu. Dakhalul jannata,
litaraqi, untuk naik lebih tinggi, fi uluwi manazili, pada ketinggian keduduk, ai fi manazilil aliyah, pada tempat-tempat yang tinggi. Dia patut dapat syurga pangkat pertama. Pangkat pertama lain kok. Pangkat duduk syurga bawah. Syurga hak bawah. Tapi syafaat Nabi dia dapat naik atas, naik atas, naik atas. Masuk syurga dah tapi dapat syafaat untuk taraqi, naik lebih tinggi, fi uluwi manazil, pada kedudukan yang tinggi. Satu. Berapa dah tu? 4 dah. Wa syafa'atuhu fi dukhuli qaumin al-jannata bighairi hisabin. Allahumma ja'alna mimman yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan syafaat Nabi pada memasukkan satu kaum syurga tanpa hisab. Nak hisab-hisab dah, masuk terus. Masuk terus tu maknanya tak kena hisab . Nak masuk tu tak boleh masuk lagi. Nabi dah masuk lagi, tak boleh masuk kita. Kena tunggu dulu kot lah. Tapi tak ada lah hisab tu. Kaum masuk syurga tanpa hisab. Itu 5. Wa hadhihi mukhtassatun, ini khusus dengan Nabi SAW. Mana masuk tanpa hisab ni? Hadhihi bahagian kelima tu. Nombor 5 tak? Ada tak? Ini khusus untuk Nabi aja. Kal ula, seperti syafaat di syafaatul uzma tu, syafaat untuk irahatul khalqi. Okay. Hak tu mana? Budurus Safirah, Imam Suyuti. Ya, makna kalau tak di atas ni Imam Suyuti, makna titik bertindih lah ni. Kultu Imam Suyuti lah. Mana jawab dia pun hak dia kot lah. Okey, dapat dah tu. Molek-molek lah. Senang dah zaman sekarang. Tak payah cari kitab tak. Tak ada di hujung jari. Jadi ni daripada apa? Budur As-Safirah. Nama penuh dia? Fi ahwali akhirah. Fi ahwali al-akhirah Lisuyuti ya. Bagi Imam Suyuti. Imam Suyuti banyak buat kitab-kitab gini ni. Salah dia rosak kecil-kecil ya. Dalam Hawi ni Fatawi tu banyak dah. Okay. Kok ada dalam Hawi boleh jadi ni tengok. Sebab dia himpun sekali. Hak cetakkan ni dia himpun risalah-risalah Imam Suyuti lain. Hadhihi mukhtasatun bikal ula. Okay. Habis. Wakila syafa'atuhu, ada pandangan mengatakan bermula syafaat Nabi SAW itu aktsaru min 20 syafa'atan, lebih pada 20 syafaat. Ya, boleh lagi. Kalau nak pecah lagi kan boleh. Dalam masuk ribat ni dalam Syifa. Pernah sebut tak? Ada dah. Kau dah ingat? Lepas dah. Lama dah. Tu satu mungkin situlah. Dalam kitab Asy-Syifa kita. Habis. Was-sirati, kemudian sirat. Wa huwa jisrun mamdudun, iaitu jambatan yang dibentangkan ala matni jahannam, di atas belakang jahannam. Makna belakang di atas jahannam. Bawah tu neraka. Neraka apa? Neraka jahannam. Kerana itu neraka yang paling atas, yang paling ringan. Itu sirat. Araku, lebih nipis minasya'rati, daripada rambut. Wa ahaddu, dan lebih tajam minasaifi, daripada pedang. Fahuwa mithlu, benda tu mithlu Musa apa? Pisau. Mithlu Musa, lebih tajam daripada pedang. Fahuwa mithlu Musa, umpama pisau. Tajam lah. Panggil pedang pula. Bahasa kita lebih tajam daripada pedang lah. Kama warada fi ba'dil akhbar, sebagaimana datang pada sebahagian akhbar hadis. Wa yajuzu, nak ujar lah. Wa yajuzu, tunggu jap. Nak balik. Wa yajuzu alaihil awwaluna. Bukan wa yajuz. Jaza. Apa tu? Yajuzu. Yaju makna maksudnya melangkawinya, melaluinya. Daripada mujawazah. Mujawazah ni makna melaluinya.
melangkawinya atas sirat itu al-awwaluna wal akhirun. Orang yang awal dan orang yang akhir. Orang-orang terdahulu dan terkemudian semua. Minal anbiya'i, daripada para nabi, wal malaikati, dan para malaikat, wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Zahibina ilal jannah, hal keadaan mereka menuju ke syurga. Hal keadaan mereka menuju ke syurga. Lianna jahannama, kerana neraka jahannam, bainal mauqifi wal jannati. Neraka jahannam duduk mana? Antara mauqif dan juga antara syurga. Bawah tu ialah neraka. Maka melalui antara bumi mauqif ke syurga itu, ada lohong, ada, kita panggil apa, ada tempat curam, itulah neraka. Maka dibentangkan di atasnya apa nama ni, jambatan. Tak? Kita khayal macam mana? Macam cerita Harry Potter tu. Itu tak? Itu kan. Kalau kita khayal tu, iyalah sekadar untuk secara ijma', tapi hakikatnya gitu dak lah. Kita tak tahu hakikat ke mana. Tapi khayal hak jenis gitu tu, dia lain dengan khayal tentang Tuhan. Khayal tentang Tuhan ni tak boleh. Apa tak? Khayal tentang Tuhan ni tak boleh. Sebab itu orang tak boleh cerita secara terperinci sifat-sifat Tuhan, terperinci secara hakikat. Sebab itu kita hanya tahu sebagaimana Tuhan beritahu. Ada pun sifat sirat, sifat telaga. Nampak tak? Sifat buah dalam syurga. Kan habis cerita, Quran cerita sifat buah. Tujuan apa? Sebab benda itu benda yang kita disuruh tasawur dan khayalkan lah. Dan apa yang kita khayal tu sebenarnya dok sebegitu, bahkan hak sebenarnya lebih lagi. Nampak tak? Jadi benda tu tak salah. Tak, membayangkan makna seronoknya nikmat. Supaya apa? Untuk targhib, untuk menggalakkan dan juga menjadi lebih tinggi hemah. Ada pembahasan Tuhan, waktu tak boleh, Tuhan larang. Itu nak khayal. Tangan ni nak kabar dua-dua belah kanan ke sekanan sekiri. Kan Salafi kan khilaf. Wahabi kan khilaf. Tangan Tuhan ni dua. Dia kata cacat. Kalau banyak pula, uduh. Layaknya dua. Dua tu sempurna. Jadi, belah kanan dua-dua ke, ada kanan ke, ada kiri. Memang ada khilaf. Nampak? Khilaf di kalangan Salafi. Sebab apa? Sebab mereka mengkhayal tu. Jadi khayal bab Tuhan tak boleh. Jadi di sini, Jahannam tu lohong. Yang mana dalam tu api neraka. Satu hujung ialah, kita kata apa? Mauqif. Sini mauqif. Sini apa? Sini jannah lah kiranya. Sini. Ini nar. Pilih Jahannam. Ini sirat. Lukis je kan. Benda gini tak sama hukum macam kita melukis atau membayangkan Tuhan tak. Nak cerita apa nama ni, bagaimana paling kurang syariah. Tapi adakah gini? Kita tak tahu hakikat sebenar macam mana. Hakikat sebenarnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu. Okey. Fa awwaluhu fil mauqif. Awal bahagian pertama jambatan itu, bahagian mula-mulanya duduk di mauqif. Wa akhiruhu ala babil jannah. Akhirnya sampai kepada pintu syurga. Was-sahihu, pandangan yang sahih, annal kuffara, bahawa orang kafir, yamurruna alaihi, orang kafir pun akan lalu di atas sirat juga. Itu pandangan sahih. Yang kuatnya, orang kafir pun lalu juga. Wakila, ada pandangan mengatakan, innahum la yamurruna ala jami'ihi, mereka tidak lalu di atas sekalian
sekalian sirat itu tak lalu belaka, bal ala ba'dihi, atas sebahagian saja. Sikit je, bukan lalu habis apa lah tak. Summa yaskutuna, kemudian mereka pun gugur, lalu sikit-sikit gugur, jatuh dalam neraka finnar wa iyazbillah. Okay, habis. Wa tuluhu thalathatu alafi sanatin. Salasatu alafi sanah. 3,000 tahun. Salah satu alaf hudun, naik. Wa alfun hubutun, 3,000 tahun lagi pula, 1,000 tahun lagi pula turun. Wa alfun istiwa'un. Bab tu kita buat betul gitu lah. Makna menaik, lepas tu menegak, lepas tu menurun. Macam drawbridge lah. Macam bukan makna super. Naik lah kan, naik tengah tu serit, lepas tu turun. Hak buka tengah tau. Ni tak ada buka lah. Ia ada kalalip je. Ia ada pencakuk dia. Kama qalahu Mujahidun, seperti berkata oleh Mujahid dan Dhahhak. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, as-siratu masiratu khamsa asyrata alfi sanatin. 15 tahun. 15,000 tahun. 15,000 tahun pula. Kata Fudail bin Iyad. Jadi macam mana kiranya? Khamsatu alafin, 5,000 tahun tu su'udun, naik. Wa khamsatu alafin hubutun, dan 5,000 tahun lagi su'ud. Hubut tadi naik kan? Yang ni turun pula. Turun tu kediang lah. Tapi disebut tu apa nama ni, kerana biasa naik disebut lalu turun, hak lawang dia. Jadi apa dia? Hubut, lepas tu 5 su'ud. Lepas tu 5,000 tahun lagi hubut. Nampak tak? Wa khamsatu alafin istiwa'un, dan 5,000 tahun lagi sama. Jadi bezanya kan, beza ada kata 1,000, ada kata 5,000. Kalau buat 5,000 tu 15,000. Mendatar. Bahagian tengah. Qala Sayyidi Muhyiddin Ibnul Arabi. Ni siapa ni? Qala Sayyidi Muhyiddin. Sayyidi Muhyiddin Ibnul Arabi. Ibn Arabi ni? Mana? Imam Ibn Arabi Al-Malikiyah. Tak, Ibn Arabi tu lah. Al-Andalusi. Ibn Arabi yang disidangkan dan dikalamkan tentangnya. Dah alihlah kan. Ini datang kemudian ni, ulama membezakan Ibn Arabi Sufi ni dengan Ibn Arabi Maliki tu datang kemudian. Datang kemudian, apabila orang nak membezakan, maka orang bezakan Ibn Arabi yang ahli Sufi tu dengan tak ada alilang. Dan yang ada alilang tu ialah yang Ibn Arabi tafsir tu lah, tafsir apa ni, ayat ahkam Ibn Arabi tu lah, hak Maliki tu. Ini datang ke dia. Tapi yang sebab apa? Sebab untuk memudahkan perbezaan tu. Tapi Ibn Arabi Ibn Arabi yang tu, Ibn Arabi tu dengan Al-Arabi juga. Ya. Futuhat. Jadi Ibnul Arabi ni Sahibul Futuhat. Macam mana kita kenal? Biasanya gelaran Muhyiddin. Sebab apa nama ni? Kalau mazhab Ibn Arabi Al-Maliki tu,
Nama dia Abu Bakar bin Arabi tak? Tak ingat nama dia. Kita ada nama sebenarnya. Cuba cari. Tafsir Al-Ahkam. Dia karang Tafsir Al-Ahkam. Jadi Abu Bakar tak? Abu Bakar Ibn Arabi. Dia lakak dia tak panggil Muhyiddin. Muhyiddin Ibn Arabi ni merujuk pada Ibn Arabi Futuhat, Sahibul Futuhat. Okey. Dah dia ambil kepada tu. Sebab tu kata dia ini Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Nampak tak? Dah apa yang berlaku tentang ke apa isu-isu dia tu, isu-isu tu yang sebenarnya perlu di nilai secara insaf lah, tanpa menyebelahi mana-mana. Macam mana sebagaimana kata ulama tu lah. Dan kita nak buat kajian pula, kajian kita tu boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Dah kajian ulama pun boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi ulama hak kaji tu banyak tu, kebanyakan mereka tu kita rujuk dan kita jadikan asas dalam ilmu-ilmu kita. Dah kata ada juga ulama yang tolak. Ya, ada ulama tolak, tak nafi. Ada ulama yang mengkritik keras, ada. Lepas tu cara macam mana nak bilang mana ramah? Apa? Bilang ramah semenang ke ni. Tapi dari segi ilmiah tak bilang ramah begini. Jadi kaedah yang selamat ni kita ambil lah. Kita ambil pada pandangan ulama yang pada kita lebih dekat kepada insaf dan lebih dekat kepada selamatnya kita daripada menuduh perkara yang boleh jadi benda itu tidak benar terhadap Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Jadi dalam isu ni maknanya sebab tu orang tak bincang isu ni, sebab dia bukan isu yang melibatkan kita kata kita silap tu, kita katalah silap apa yang salah daripada perkataan tu. Jadi perkataan tu sabit tak sabit itu isu lain pula tu. Pensabitan. Dalam boleh jadi tengok video ni. Tapi ramanya mungkin pro Ibn Arabi lah. Pro ataupun anti tu hak masing-masing lah. Hak masing-masing. Okay. Yang mestinya jangan kita mengiyakan dan membenarkan kalam yang salah. Kalam yang salah, yang kufur, yang zandaqah itu kena tolak. Tapi atas peribadi atau diri Syekh Ibn Arabi tu, itu perbincangannya, carilah pandangan yang supaya tidak kita akan dihisab oleh Allah ataupun didakwa oleh Syekh Ibn Arabi lagi. Rasa cara tak apa. Tak penting pun. Dah ni lah sebab lepak jadi sesat. Lepak berapa kali sebut Ibn Arabi? Sebut dah Ibn Arabi dah dalam buku dia. Siapa lagi? Inilah sebab kebatinan Haji Asy'ari. Haji Asy'ari berapa kali sebut Ibn Arabi? Dia kenal dah Ibn Arabi, dah tahu. Ya, jadi Allahu Akbar. Habis. Kata Syekhul Muhyiddin Ibn Arabi. Dah Syekh Syakawi. Syekh Syakawi memang maklum dia ahli sufi besar lah. Memang dia bersama dengan orang yang mengiktiraf ke wilayah Ibn Arabi ni. Huwa sab'u qanatira. Dia kata ada tujuh jambatan. Apa dia nukir kat ni? Saja nak nukir. Supaya kita luahkan afak, kita luahkan pemikiran. Ada 7 qanatir. Ada 7 jambatan. Masiratu kulli qantaratin. Dan jarak perjalanan setiap jambatan itu salah satu alafi amin. 3,000
1000 tahun. Alfun su'udun, 1000 naik, wa alfun hubutun, wa alfun istiwa'un, 1000 mendatang. Fayus'alu al-abdu, maka akan ditanya hamba, anil imani, tentang beriman. Anil imanil kamili, tentang iman yang sempurna. Alal qantarati al-ula, atas jambatan yang pertama. Jambatan yang pertama. Jadi kalam ni pun, kalam memang sandaran daripada hadis tu pun tak ada ni. Tapi itu juga takwilan kalam ahli sufi ni, dia kadang-kadang kena faham, bukan salah zahir je. Sebab tu alat pengukur yang khusus, parameter khusus untuk nak ukur tentang kalam sufi ni, dia payah sikit. Dia bukan melibat benda akli, hukum dalam mantik saja ataupun hukum akal saja, banyak lagi. Zauqiyat, futuhat, kasyaf, banyak. Jadi benda itu payahlah. Sebab tu kita kata perbincangan ini ialah lautan yang bergelora, yang orang tak pandai tak usah pergi berenang lah. Tak usah pergi berenang. Selamatkan diri kita. Okay. Jadi yang pertama tu ditanya pasal iman. Fa in jaa bihi taman, kalau selamat, jaza ilal qantarati ats-tsaniyah, maka dia beralih mengharungi dia kepada jambatan yang kedua. Fa yus'alu an kamalis salah. Dah ni kita kena percaya ke dak ni cerita ataupun riwayat yang dia buat daripada kalam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ambil pun dak. Adakah dengan sanad pada sahabat Nabi? Itu juga benda yang kita cari sanad takkan jumpalah. Sekadar dia nak nukilkan. Kitab tu asyik, tu bacalah. Awak nak kritik, awak kritik sendirilah. Fa yus'alu an kamalis salah, maka akan ditanya tentang kesempurnaan salat. Fa in jaa biha tammatan, kalau datanglah sembahyang itu dalam keadaan sempurna, jaza ilal qantarati tsalitsah, akan pergi melangkau kepada jambatan yang ketiga. Fa yus'alu aniz zakati, maka akan ditanya tentang zakah, tentang zakat dia lah. Fa in jaa biha tammatan, kalau sempurna zakat, jaza ilal qantarati ar-rabi'ah, pergi kepada jambatan keempat. Fa yus'alu, maka akan ditanya hamba anis siyam, tentang puasa. Fa in jaa bihi tamman, kalau puasa itu sempurna, jaza ilal khamisah, pergilah dia ke jambatan kelima. Fa yus'alu anil haji, akan ditanya tentang haji, wal umrati, dan umrah. Fa in jaa bihi matammaini, kalau dia datang dengan sempurna, jaza ila sadisati, pergi ke jambatan keenam. Fa yus'alu, maka akan ditanya an tuhri minal hadathi, tentang bersuci daripada hadas. Makna ambil basuh kecil, basuh berak tu, hadas tu bersih tak? Hadas kecil, hadas besar bersih tak? Sempurna tak? Fa in jaa bihi taman, jaza ila sabi'ah, pergilah dia kepada jambatan ketujuh. Fa yus'alu, maka akan ditanya anil mazalim, tentang perkara-perkara zalim. Adakah dia ambil harta orang? Adakah dia ambil hak orang? Dia menzalimi orang? Serah balik tak? Fa in kana lam yazlim, kalau dia tidak menzalim ahadan, jaza ilal jannah, maka dia akan melangkaui ke syurga. Wa in kana qassara fil wahidatin, kalau dia cuai pada salah satu, makna cuai pada amalan tadi, pada salah satu daripada qantarah itu, min hadhil khisal, daripada ciri-ciri ini atau perkara ini, hubisa ala aqibihi tak? Aqabah. Ala aqabatin, dia akan ditahan di atas aqabah. Aqabah ni tempat tinggi lah yang ada di situ. Minha, daripada qantarah, maknanya akan ditahan, duduk kena tahan di tempat bukit atau tempat tinggi di situ. Tahan berapa lama? Hubisa alfasanatin, 1000 tahun. Hatta yaqdiyallahu fihi, sehingga Allah Ta'ala selesaikan urusan padanya, masya'a,
Ini daripada jumlah hadis rawahu an-nuqash, yang diriwayatkan oleh ahli-ahli yang betul tu nuqash. Yang makna ahli hadis lah, ahli-ahli yang munaqasyah, yang membincangkan hadis. Wa dzakara fihi, dan menyebut padanya. Ni siapa ni? Ke nama orang? Sekejap. Wa dzakara, naqash ke siapa dia? Ada apa? Ada taklid. Abu Bakr An-Naqash, tahun 3 wafat 351. Boleh jadi kot ni. Tengok ni. Nama orang ni. Ma'ruf bin Naqash, Abu Bakr Muhammad bin Al-Hasan bin Muhammad bin Ziyad bin Harun bin Ja'far bin Ibn Sind, Muqri Ma'ruf bin Naqash Al-Musili. Kana aliman bil Quran wa sannafa fi tafsir kitaban sammahu Shifa' as-Sudur, wa sannafa kadhalika kitab al-Isyarah fi gharib al-Quran wal muwaddih fi al-Quran wa ma'anihi. Rasa betul, rasa hak ni dah ni. Naqash. Naqash, nama orang ni Abu Bakr Muhammad bin Al-Hasan An-Naqash. Boleh tanda lah ni. An-Naqash. Tapi kitab mana dia ambil ni tak tahu ni. Dari segi tahun dia tu tahun makna di kalangan perawi juga ni. Dia Muqri. Abu Bakar Naqash ke ada imam-imam qiraat, dah ingat tak? Imam qiraat tak ada. Kok ada rawi nama Muqri ni. Tapi dalam masalah ni banyaklah dia kata Al-Barqani dia kata kullu hadithin Naqash manakir. Sehingga dia kata walaisa fi tafsirihi hadisun sahihun. Okay. Jadi Abu Bakr Muhammad bin Al-Hasan An-Naqash. An-Naqash. Okay. Diriwayatkan oleh Naqash. Tapi biasalah benda-benda macam ni maklumlah kadar riwayat mati mauqif, tempat perhentian di kiamat itu khamsuna mauqifan, ada 50 tempat nak berhenti. Dia panggil apa? Checkpoint. Kalau main ni checkpoint ni tau. Tempat kena lalui, mauqif, tempat perhentian di kiamat itu 50. Kullu mauqifin, setiap pada tempat perhentian itu alfu sanatin. Okay. 1000 tahun. Yaqa'us su'alu fi kulli minha. Berlaku soal jawab, pertanyaan pada setiap daripada 50 itu. An syai'in khassin, tentang perkara yang khusus. Bidzalikal mauqif, berkaitan mauqif tersebut. Jadi benda ini dia kata rawahu Naqash wa dzakara fihi anna mawqifa wa kullu mawqifin. Betul benda mauquf madhkurun fi dzalikal hadis.
Madhkurun fi dhalikal hadis, yang disebut pada setiap daripada itu hadis. Maknanya pada setiap daripada tempat-tempat perhentian tu ada hadis yang menceritakannya. Yalah. Okay. Wa fi ba'dil athar, pada sebahagian daripada athar, annahu yus'alu, bahawa seorang hamba tu akan ditanya fi thalithah, pada perhentian yang kelima, an saumi Ramadan, ataupun tadi pada jambatan atau perhentian kelima tu, kan ada banyak kan. Pada yang perhentian yang ketiga itu ditanya tentang saumi Ramadan, puasa Ramadan. Wa fi rabi'ah aniz zakati, tentang zakat. Wa Jibrilu fi awwalihi, Jibril duduk pada awalnya. Wa Mikailu fi wasatihi, Mikail duduk di tengah. Yas'alani an-nasa, mereka berdua bertanya manusia, an umrihim, tentang umur mereka, fima afnauhu, pada perkara apakah mereka habiskan, wa fi ta'atillah, afi kan, fi ta'atillah tak, situ ya, fi ta'atillah ala takdiri hamzah istifham, afi ta'atillahi, adakah pada ketaatan Allah, au fi maksiyatihi, atau pada maksiatnya, wa an syababihim, tentang masa muda mereka, fima ablauhu, ada apa mereka habiskan, wa an ilmihim, tentang ilmu mereka, madza amilu bihi, apa yang mereka beramal dengan, wa an malahum, wa an malihim lah amalihim, tentang harta mereka, min ainak tasabuhu, daripada mana mereka dapat, wa aina anfaquhu, di mana mereka belanja, wal malaikatu, dalam keadaan para malaikat, hal keadaan malaikat itu, safuna, mereka bersaf, yaminan wa shimala, kanan dan kiri, malaikat saf, manusia duduk tengah, Jibril dan Mikail tanya. Yakhtafunahum bil kalalibi, yang mana malaikat akan yakhtafu ni maka akan menarik mereka. Tarik, akan yakhtafan ni tarik lah. Mencakup. Yakhtafan benda tajam. Dia tarik dengan makna cakup dengan benda tajam. Mencangkup dengan apa? Dengan benda tajam. Tarik dengan benda tajam. Kalalik ni ialah apa nama ni? Kita kata besi ataupun dia jenis-jenis hak cakup tu. Jenis macam gitulah. Galah dia tak ni tak dia cakup. Dia ada benda tajam yang akan menariknya. Kalalib. Wahia, jadi yakhtafunahum bil kalalib, yang akan mencari mereka dengan kalalib. Jadi ada benda tajam yang akan menarik mereka. Kalalib itu mewakili apa? Wahia syahwatud dunya, syahwat dunia. Tusuwira bisurati kalaliba, yang dirupakan dengan rupa pencakuk-pencakuk dan benda-benda tajam tadi. Mithlu syauki sa'dan, umpama duri pokok sa'dan. Duri pokok sa'dan boleh cek benda pokok sa'dan di kawasan Arab banyak lah. Pokok bulat tu, pokok ujungnya ada tajam tu. Nampak tak? Kama warada fil hadis, sebagaimana sabit dalam hadis. Jadi benda tu akan tarik dia menyebabkan orang tu jatuh dalam neraka. Ni mana? Masa bila ni? Masa naik apa nama ni? Naik sirat. Jadi akan ada hak jenis tajam yang mana umpama duri pokok sa'dan ni, yang akan menyebabkan bila orang tu lalu, duri ni akan mari tarik dia, langgar dia, sehingga menyebabkan dia jatuh dalam neraka. Sampai bila ni? Panjangnya. Bateri nak habis. Wasa'dan kat mana nak berhenti? Warada fil hadis, kama warada fil wasa'dan bi fatisin, baca fathah sin al-muhmalah. Nabatun, satu tumbuhan, zu syaukatin, yang ada duri, yang butu, yang tumbuh dia bi ba'dil jusur, pada sebahagian daripada jambatan tersebut.
Taqulu lahu ammatu, orang awam panggil apa? Syaribu antarah. Syarib antarah. Mana? Misai. Misai antarah. Misai antar. Syaribu antar. Antarah pula. Antarah. Ibnu Syaddad tu. Syaribu antar nama dia. Syaribu antar. Walahlah. Ataupun nama lahlah. Lahlah dia rasa dalam tu orang biasa guna. Lahlah. Asluhu ratbun. Dia asalnya dia basah lah. Lembab. Summa yaibasu, kemudian jadi kering. Wa yatasallabu, dan dia akan jadi keras. Iaitu lama jadi duri tu. Saya tengok tak kasar pada pasir kadang tu hot duri tu tajam. Dia buang sesuatu tu. Syauku Sa'dan. Wa ankara ba'duhum kaunahu araqqa. Telah mengingkari sebahagian mereka keadaan keadaan jambat tang itu lebih halus daripada sya'rah, lebih halus daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Dia kata macam mana kalau halus dan tajam tu nak lalu? Bal yakhtalifu, bahkan mereka kata berbeza bi ikhtilafin nas, dengan berbeza manusia. Fayattasi'u, maka akan jadi luah jambatan itu. Wa yarukku, dan akan jadi nipis dan juga halus jambatan itu bihasabi intisyarin nur al-hasili, dengan sebab tersebarnya cahaya yang terhasil minal a'mal, daripada amalan. Amalan orang tu banyak dan cahaya daripada amalan ni banyak, maka luahlah jambatan yang dilalui. Kalau tak ada sikit maka jadi haluslah dan jadi sempitlah jambatan tersebut. Bihasabi intisyari nuril hasili minal a'mal fayattasi'u, dengan sebab itulah wa yakhtalifu ankara ba'duhum kaunuhu araf wadikuhu, mana tu? Bintishari nur al-hasil, bintishari nur al-hasil min al-a'mal wadhikihi, dan sempitnya nur. Lagi mana luahnya nur tu maka luah, sempitnya nur maka sempitlah. Bihasab bintishari nur wadhikihi. Jadi wadhikihi tu atau pada mana tu? Bintishar nur wadhikihi, situ. Wa min huna kana raqiqan, kan itulah jadi halus fi haqqi qaumin, pada setengah kaum, wa aridan, jadi luah fi haqqi akharin, pada hak orang lain. Okey. Fa ardu, maka lebar. Lebar. Fa ardu sirati kulli ahadin, lebar. Fa ardu sirat, lebar sirat bagi setiap seorang tu biqadri tisa'i nurihi, mengikut luahnya nurnya. Fala yamshi ahadun fi nuri ahadin, tidak akan berjalan seseorang pada cahaya orang lain. Tak boleh. Orang masing-masing berjalan pada cahaya masing-masing. Wakil arji'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Mereka nak cuba ambil nur lain, tak boleh. Masing-masing berjalan pada nur masing-masing. Illa idza aradallahu idhara fadlihi, kecuali jika Allah Ta'ala ingin menzahirkan kemuliaan dan kelebihan orang itu. Tuhan beri, orang boleh tupang cahaya dia. Ni boleh tupang bawa orang. Tu kalau Tuhan nak menzahirkanlah. Lakinna sahiha, tetapi pandangan saya al-awwalu, yang pertama, maknanya masing-masing jalan pada nur masing-masing. Wa qudratullah, kata muhasyi kita Syekh Syarqawi, qudratullah salihatun, boleh sangat qudratullah itu boleh, limururihim alaihi, Tuhan nak melalukan mereka di atas sirat, ma'a kaunihi arabqa, walaupun dia lebih halus minasy'arati, daripada rambut. Apa masalahnya? Kudrat Tuhan boleh je nak memperjalankan orang atas jambatan yang lebih halus pada rambut. Apa tak boleh? Wa ahadda, dan lebih tajam daripada saif, daripada pedang. Wa yatafawatu, di situlah panjang lah. Wa yatafawatu. Jadi bab akhir ni baca je lah.
Sama iya kan? Sami'na. Dengar je lah. Dengar saja. Tak payah guna akal dah ni. Tak payah guna akal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sadat wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.